Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang dihormati Puan Hajah Mastura binti Zakaria, Raisah Sekolah Islam Integrasi Safinatul Najah, yang berusaha Muallimah Nurliana binti Razali, Ketua Guru Sekolah Menengah Islam Integrasi Safinatul Najah, guru-guru penolong kanan, staf, guru-guru serta tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa dan penjaga yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Saya Ustaz Muhammad Syakir Aimi bin Sulaiman selaku penolong kanan hal ehwal murid bagi Sekolah Menengah Islam Integrasi Safinatul Najah tahun 2021. Unit HAM seperti yang tertera pada slide merangkumi disiplin, tarbiyah, kesihatan dan keselamatan murid. Saya mulakan dengan taklimat disiplin. Disiplin ditakrifkan sebagai kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tertib, menghormati hak orang lain, mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Antara objektif disiplin ialah mencegah murid yang bermasalah mengulangi kesalahan yang sama, mencegah murid yang membuat kesalahan daripada mempengaruhi murid lain, memberikan peringatan kepada murid yang lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, dan membimbing murid-murid yang bermasalah memperbaiki tingkah laku. Seperti mana tertera pada slide di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, waktu persekolahan pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat bermula jam 7.45 pagi sehingga 3.30 petang. Pada hari Selasa pula, waktu persekolahan bermula jam 7.45 pagi hingga jam 3 petang, manakala pada hari Rabu, waktu persekolahan bermula jam 7.45 pagi hingga jam 4.30 petang. Kelewatan murid-murid akan mula diambil pada jam 8.01 pagi. Berkenaan cuti dan ketidakhadiran murid-murid ke sekolah bagi cuti sakit dan kecemasan mestilah dimaklumkan dalam tempoh 24 jam secara lisan atau SMS atau WhatsApp, dan bukti bertulis hendaklah kepada guru kelas seperti MC. Permohonan untuk bercuti pula mestilah dibuat secara bertulis dalam tempoh 3 hari bekerja sebelum bercuti. Cuti perayaan agama lain seperti Taipusam, Deepawali dan Wesak akan diganti dengan menambah cuti Hari Raya Puasa atau Hari Raya Haji. Untuk makluman ibu bapa dan penjaga, waktu pasca peperiksaan iaitu tempoh selepas peperiksaan adalah salah satu tempoh yang perlu diisi dengan program yang bermanfaat. Ketidakhadiran merupakan salah laku disiplin yang boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sepanjang tempoh PKP, selagi mana sekolah menjalankan PDPR, perhimpunan maya akan berjalan seperti biasa, iaitu pada setiap hari Isnin jam 3 hingga 3.30 petang. Murid-murid diwajibkan untuk menghadiri perhimpunan yang berlangsung secara Google Meet. Berikut pula adalah barang-barang larangan yang dilarang dibawa ke sekolah. Yang pertama, semua jenis gadget seperti handphone, tablet, iPad, laptop dan seumpamanya. Kedua, segala jenis dadah, rokok, vape dan seumpamanya. Ketiga, alatan mainan seperti kereta dan lori mainan kecuali diminta oleh guru atau pihak sekolah. Dan yang keempat, semua jenis senjata berbahaya seperti pistol, parang, pisau atau seumpamanya. Berikut adalah pakaian seragam sekolah menengah bagi murid lelaki. Manakala berikut adalah pakaian seragam sekolah menengah bagi murid perempuan.
Pakaian seragam sekolah, murid hanya dibenarkan memakai t-shirt sukan sekolah sahaja untuk setiap aktiviti sukan dan co-curriculum. Selain t-shirt sekolah, t-shirt hitam tanpa tulisan dan logo sahaja yang dipertimbangkan sekiranya belum mendapat t-shirt sukan sekolah. Jenis-jenis kesalahan iaitu pertama, kategori ringan. Contoh kesalahan ringan, menyimpan misai, janggut atau jambang. Kedua, berambut panjang. Ketiga, bermain dalam bilik darjah atau kawasan larangan. Keempat, keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. Dan yang kelima, mengganggu guru. Kategori kesalahan sederhana. Contoh kesalahan sederhana, yang pertama, melakukan mana-mana kesalahan ringan sebanyak 3 kali. Kedua, keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran. Ketiga, ponteng sebarang acara rasmi sekolah. Keempat, menconteng pada harta benda sekolah. Dan yang kelima, meniru ketika ujian peperiksaan. Jenis kesalahan kategori berat. Contohnya yang pertama ialah melakukan mana-mana kesalahan sederhana sebanyak 3 kali. Kedua, membawa, menyimpan, mengedar, menghisap bahan tembakau. Ketiga, biadab terhadap guru atau pengawas ataupun murid. Keempat, memeras ugut. Dan yang kelima, mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat. Jenis-jenis tindakan tata tertib yang akan dikenakan ke atas murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama, kesalahan ringan iaitu diberi amaran dan sesi kaunseling. Jenis kesalahan sederhana, hukumannya rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan ringan maksimum 3 kali sebatan. Jenis kesalahan berat, jenis hukumannya rotan di punggung dengan dilapik pakaian dengan menggunakan rotan ringan maksimum 3 kali sebatan murid, hanya untuk murid-murid lelaki sahaja. Walaupun hukuman rotan ada dilaksanakan bagi kesalahan tertentu, bukan semua orang boleh merotan. Hanya guru tertentu sahaja yang boleh merotan seperti pemangku mudir, penolong kanan hal ehwal murid dan guru yang dilantik oleh pemangku mudir yang biasanya adalah dari kalangan guru disiplin. Bentuk-bentuk tindakan tata tertib selain di atas. Yang pertama, zikir 100 kali selepas mengulangi kesalahan yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut. Kedua, menghafaz sepotong ayat Al-Quran dengan maksudnya. Ketiga, menghafaz peribahasa. Keempat, menghafaz satu hadis. Kelima, membaca satu cerita. Dan akhir sekali, menulis karangan pendek. Buli. Buli bermaksud mempermainkan atau mendera seseorang secara mental dan fizikal dengan tujuan untuk mendapatkan keseronokan. Biasanya mangsa adalah seseorang yang lemah yang baru datang ke sesuatu tempat yang baru, manakala pembuli adalah seorang yang menguasai suatu tempat atas faktor senioriti atau mempunyai fizikal yang lebih besar. Langkah pencegahan iaitu pemantauan setiap masa dan tindakan segera akan diambil jika ada kecenderungan atau laporan. Ianya perlu dicantas supaya tidak membarah. Moto asrama, tiada buli, hanya badi, juga memainkan peranan penting dan ianya bukan setakat moto semata-mata, tetapi diamalkan oleh semua murid yang tinggal di asrama. Seterusnya, tarbiyah. Tarbiyah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud pendidikan atau pengasuhan. Dari segi istilah, tarbiyah bermaksud cara baik dalam berinteraksi sesuai dengan fitrah manusia.
sama ada secara langsung atau tidak langsung, untuk membentuk perubahan dalam diri manusia menuju keadaan yang lebih baik. Tarbiyah adalah proses mengasuh, memantau perkembangan sesuatu yang dididik dari segi fizikal dan mental melalui kaedah tertentu bagi mencapai tujuan tertentu. Objektif tarbiyah murid sekolah Islam integrasi Safinatul Najah adalah seperti berikut. Yang pertama, melahirkan murid yang berilmu dan berakhlak. Kedua, melahirkan kader-kader dakwah untuk generasi masa hadapan. Ketiga, melahirkan generasi yang bertanggungjawab menjaga dan membela masa depan Islam dan ummah. Keempat, membentuk arus baru dan arus-arus perdana dalam budaya ummah. Akhir sekali, melahirkan generasi yang merasa izzah dengan Islam. Seperti yang tertera pada slide, program dan tarbiyah terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Ada di antara aktiviti ibadah sunat melibatkan semua tahap usia dan ada yang melibatkan usia tertentu sahaja. Solat sunat duha ditekankan ke atas murid tahun 4 kerana ini adalah usia penegasan dalam ibadah. Semoga dengan amal soleh yang dilakukan tersebut dapat membentuk murid-murid menjadi hamba Allah yang taat dan berbakti kepada kedua ibu bapa, insya-Allah. Usrah adalah satu sesi untuk murid-murid membina ukhuwah yang lebih akrab sesama mereka. Ia menjadi medan mengukur akidah melalui pengenalan atau soal jawab topik-topik tertentu. Setiap tahap ada fokus tertentu dan tidak sama, misalnya makna dan pengajaran Asma'ul Husna di tahap 1, isu-isu akil balik di tahap 2 dan isu-isu remaja di sekolah menengah. Dengan perbincangan dua hala dalam usrah, ia membuka ruang kepada murid-murid meluahkan rasa hati dan kekeliruan dalam suasana agak santai dan tidak terikat seperti dalam PDP. Qiyamul Lail ditekankan ke atas murid tahun 6 ke atas. Kerana pada usia ini, kebanyakan murid telah mencapai usia akil balik. Salah satu ciri-ciri akil balik adalah kecelaruan jati diri. Bagi membimbing murid-murid mengatasi masalah ini, maka Qiyamul Lail adalah satu amal soleh yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, seterusnya membentuk jati diri yang baik. Bagi murid sekolah menengah, ditambah anjuran puasa sunat yang sudah semua sedia maklum bahawa puasa merupakan benteng daripada api neraka, atau bahasa mudahnya, puasa mampu mengekang dan mengawal hawa nafsu daripada melakukan perkara maksiat dan dosa. Anak-anak yang di awal usia akil balik ini semesti mudah cenderung dan terdorong mengikut kehendak hawa nafsu yang kurang sihat. Oleh itu, kami berharap pihak ibu bapa dan penjaga dapat membantu anak-anak ini berpuasa dengan menyediakan sahur. Bahkan, adalah lebih baik tuan-tuan dan puan-puan ikut serta berpuasa bagi memberi dorongan kepada mereka. InsyaAllah, maklumat secara bertulis akan disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dari pihak sekolah dari masa ke semasa. Selain daripada itu, tarbiyah juga mendidik murid tentang rasa tanggungjawab dan sifat amanah. Janganlah tuan-tuan, jika ada di kalangan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang didenda sekian-sekian jumlah ringgit Malaysia kerana merosakkan harta sekolah. Ini juga mendidik rasa tanggungjawab, misalnya mereka dikehendaki membayar ganti rugi untuk nilai tertentu dalam tempoh tertentu. Kami juga memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan paling minimal solat murid-murid dan akhlak mereka diberi kesinambungan di rumah. Bersekolah di institusi agama sahaja tidak cukup tanpa follow up yang sewajarnya. Tekankan solat pada masanya dan lebih baik lagi jika dapat solat berjemaah di masjid
atau surau khusus bagi anak-anak lelaki. Seterusnya, pantaulah hobi atau kegiatan masa lapang anak-anak agar terlibat dengan aktiviti yang sihat lagi selamat. Janganlah dibiarkan mereka menghadap peranti atau gadget sepanjang masa kerana terlalu banyak unsur negatif dan maksiat di dalamnya. Jangan mudah mendengar cakap-cakap anak zaman sekarang, terutama yang akhir balik dan remaja, kerana hebatnya tekanan rakan sebaya mereka yang mungkin boleh merosakkan diri dan akhlak mereka. Semua aktiviti sekolah, tidak kira kecil atau besar, mesti ada surat rasmi diikuti dengan WhatsApp dari pejabat pentadbiran sekolah. Seterusnya, kesihatan murid. Berikut adalah program pemeriksaan kesihatan dan suntikan imunisasi. Murid cedera atau sakit di rumah dilarang sama sekali hadir ke sekolah. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan akhir sekali, keselamatan murid. Latihan penggunaan lintasan belang putih dipantau oleh PKM atau guru bertugas setiap pagi dan petang untuk memastikan murid menggunakan lintasan belang putih semasa melintas jalan. Latihan pengusian bangunan fire drill dilaksanakan setiap tahun sekurang-kurangnya 2 kali. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.